Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cikgu. Okay, semua sihat kan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okay, sebelum tu cikgu nak kamu tulis nama untuk kehadiran dekat ruangan komen. Okay, boleh tulis sekarang. Okay, semua dah tulis. Kita ada 9 orang pelajar yang join Google Meet hari ini. Okay, terima kasih. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak minta Intan dan Putri untuk bacakan skrip dialog yang cikgu paparkan dekat slide. Okey, kemudian cikgu nak pelajar yang lain untuk dengar dengan teliti dan kenal pasti perkataan apakah yang berulang yang berkait dengan geografi. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh mula sekarang. Intan dan Putri. Wah cantik dan besarnya tasik Danau Toba. Ini patutlah tasik ini menjadi pilihan pelancong. Betul tu Intan. Luas dan sangat cantik tasik ini. Tak rugi kita datang melancong ke sini. Keindahan bentuk muka buminya juga menjadi tarikan pelancong. Setahu saya, tasik ini merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat daripada ledakan gunung berapi. Kamu perasan tak terdapat sebuah pulau yang terbesar di tengah-tengah tasik ini. Pulau itu namanya Pulau Samosir. Pulau ini pun terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik. Oh, baru saya tahu. Nama pulau tersebut kebanyakan tasik dan sungai Thailand dan sungai mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Misalnya, Sungai Menam Chao Phraya di Thailand. Sungai ini sangat penting bagi pengangkutan kayu balak dan juga barang pukul. Begitu juga dengan tasik juga berperanan untuk membekalkan sumber air untuk keperluan domestik. Selain itu terdapat banyak juga sungai dan tasik Asia Tenggara yang mengiiri pelbagai bentuk muka buminya. Contohnya Sungai Mekong, bentuknya muka buminya ialah tanah kamah dan mana sesuai untuk kegiatan pertanian. Jadi pesawah memang bergantung hidup di sungai tersebut untuk mengiiri kawasan mereka. Betul apa yang kamu cerita tu Intan. Kesemua sungai dan tasik yang terdapat di dunia ini mempunyai kepentingan dan juga peranan. Okey, baik. Terima kasih Intan dan Putri. Okey, yang lain. Perkataan apakah yang berulang dalam skrip tersebut? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu? Bentuk muka bumi. Tasik dan sungai. Ya, betul Afiq dan juga Akmal. Bentuk muka bumi, sungai dan juga tasik. Jadi kita akan belajar tentang bentuk muka bumi di Asia Tenggara, tentang sungai dan juga tasik yang utama di Asia Tenggara. Okey. Sebelum tu, cikgu nak kamu buat dekat word wall, aplikasi word wall. Cikgu dah hantar dah link dia dekat kumpulan WhatsApp dan juga ruangan komen tu. Kamu boleh klik dan kamu jawab word search tersebut. Kamu perlu cari perkataan iaitu berkaitan dengan 4 jenis bentuk muka bumi yang ada di Asia
Tenggara. Okey, boleh mula sekarang. Sekejap ya. Sebelum kamu buat latihan tersebut, cikgu nak ulang dulu. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama iaitu mengenal pasti bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Yang kedua, menghuraikan ciri-ciri serta kepentingan sungai di Asia Tenggara. Yang ketiga iaitu menganalisis 4 jenis bentuk muka bumi serta sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey, itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kamu boleh teruskan dengan kamu cari perkataan yang terdapat di word search di aplikasi Wordwall sekarang. Okey, boleh mulakan sekarang. Boleh buka tak Wordwall tersebut? Boleh cikgu, boleh. Okey, buat. Siap dah cikgu. Okey, dah siap ah. Okey, tunggu yang lain sekejap. Dah cikgu. Siap cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu nak minta adik untuk terangkan apa yang kamu jumpa mengenai bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Pinggir laut, tanah pamah, tanah tinggi dengan gunung berapi tu. Okey, bagus. Yang lain jumpa tak 4 jenis bentuk muka bumi tersebut? Jumpa. Bagus. Okey, jadi kita akan teruskan pembelajaran kita dengan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, bentuk muka bumi di Asia Tenggara ada 4 yang adik bagi tahu tadi, yang kamu cari tadi. Yang pertama iaitu tanah pamah, yang kedua tanah tinggi, yang ketiga pinggir laut dan yang keempat iaitu gunung berapi. Okey. Sebelum tu kamu buka buku teks, muka surat 113, kamu tengok dulu bentuk muka bumi yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara. Okey, buka buku teks ya. Sekejap cikgu share buku teks. Okey, nampak tak? Nampak tak dekat paparan slide ni buku teks tersebut? Okey, Nampak. nampak. Okey. Kamu tengok yang dekat color, yang dekat warna hijau ni. Okey, bentuk muka bumi apa? Tanah pamah. Okey. Yang krim dalam buku teks dia warna kuning. Okey, dia merujuk kepada Tanah tinggi. tanah tinggi. Okey, bagus. Dan kamu nampak kan yang ada segitiga tu. Okey, yang merah-merah ni dia merujuk kepada kawasan gunung berapi. Okey, baik. Cikgu akan terangkan satu persatu tentang jenis bentuk muka bumi yang ada dekat Asia Tenggara. Okey, yang pertama iaitu pinggir laut. Okey, sekejap cikgu nak share. Okey, yang pertama iaitu pinggir laut. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali negara Laos. Okey, Asia Tenggara ni dia mempunyai pinggir laut yang cetek dan kita kenali dia sebagai pentas benua. Okey, terdapat 5 laut di Asia Tenggara. Yang pertama iaitu Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi. Okey, untuk tanah pamah pula, kita dah belajar dah bentuk muka bumi di Malaysia iaitu tanah pamah kan. Dia banyak dekat kawasan, dia sesuai untuk kawasan pertanian dan juga untuk pembinaan kawasan pertempatan.
Begitu juga dengan tanah pamah di Asia Tenggara. Okay, sesuai untuk kegiatan pertanian dan juga sesuai untuk kawasan pertempatan. Jadi rumah-rumah mudah dibina lah di atas bentuk muka bumi yang jenis tanah pamah. Okay, tanah pamah juga banyak terdapat di delta dan juga lembah sungai kerana lembah sungai ni dia subur. Bila dia subur, dia sesuai lah untuk kegiatan pertanian ni. Okay, contohnya dekat lembah Menam Chao Phraya. Okay, lembah Menam Chao Phraya ni kat mana? Siapa tahu? Thailand. Okay, betul, dekat Thailand. Kemudian delta sungai Mekong dekat Vietnam dan juga delta sungai Irrawaddy dekat Myanmar. Okay, seterusnya tanah tinggi. Cikgu nak minta Adib untuk bacakan tanah tinggi, ciri-ciri tanah tinggi. Adib ada? Tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada Banjaran Gunung Lipat Tua, Banjaran Gunung Lipat Muda. Banjaran tinggi berpunca dari Banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia Tenggara, bermula di Banjaran Arakan Yomah, Myanmar. Contoh Banjaran Anam, Vietnam. Banjaran Crocker, Malaysia. Banjaran Bilau Town, Thailand. Okay, terima kasih Adib. Tanah tinggi ni dia terdiri daripada dua jenis banjaran gunung iaitu lipat tua dan juga lipat muda. Okey, contoh banjaran Anam iaitu dekat Vietnam, lepas tu banjaran Crocker dekat Malaysia dan juga banjaran Bilau Town dekat Thailand. Okey, kemudian bentuk muka bumi yang seterusnya iaitu gunung berapi. Gunung berapi yang masih aktif terdapat di dua negara ini saja iaitu Indonesia dan juga Filipina. Okey, dekat Indonesia gunung apa? Gunung KKM. Cara kamu nak ingat, gunung KKM merujuk kepada gunung berapi yang masih lagi aktif dekat Indonesia. Contohnya Gunung Krakatau, Gunung Kerinci dan juga Gunung Merapi. Okey, gunung yang aktif dekat Filipina iaitu Gunung Pinatubo dan juga Gunung Mayon. Okey, jadi kita ada 4 jenis bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Yang pertama, cikgu ulang sekali lagi, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan juga gunung berapi. Baik, kita akan masuk ke topik pembelajaran yang seterusnya iaitu berkaitan dengan sungai dan juga tasik utama yang terdapat di Asia Tenggara. Sebelum tu, cikgu nak tanya Azri, apakah kepentingan sungai dan juga tasik kepada kita? Kepada kita ni lah, kepada manusia. Kepentingan sungai dan tasik untuk sumber minuman dan basuh baju. Baik, bagus Azri. Kepentingan sungai dan tasik yang utama untuk sumber minuman lah, untuk kegunaan domestik. Lepas tu untuk mengairi kawasan pertanian. Kalau sumber air iaitu daripada sungai tiada, jadi penanaman padi tidak dapat dijalankan lah. Okay. Jadi sebelum tu cikgu nak tunjuk peta kedudukan negara yang ada sungai dan juga tasik. Sekejap. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak kan? Okay, dekat negara Myanmar ni, sungai yang utama dia ialah sungai Irrawaddy. Dekat Thailand pula, sungai yang utama dia sungai apa? Khairin. Sungai yang utama dekat Vietnam, dekat Thailand. Propaya. Dekat Thailand. Sungai Propaya. Okey, sungai Menam Chao Phraya. Kemudian tasik yang utama dekat Indonesia iaitu Danau Toba. Okey, seterusnya
sungai yang utama dekat Vietnam iaitu Sungai Mekong dan juga tasik yang utama di Kemboja iaitu Tasik Tonle Sap. Okey, faham? Jadi kita ada 5 sungai dan tasik yang utama yang terdapat di Asia Tenggara. Sekejap cikgu share slide. Jadi cikgu ulang sekali lagi, sungai yang utama di Asia Tenggara iaitu Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy dan juga Sungai Menam Chao Phraya. Manakala tasik utama yang terdapat di Asia Tenggara iaitu Tasik Tonle Sap dan juga Tasik Danau Toba. Baik, kita akan pergi satu persatu ciri dan juga kepentingan setiap sungai dan tasik yang utama yang ada dekat Asia Tenggara. Okey, yang pertama iaitu Sungai Mekong dekat Vietnam. Okey, sungai ini dia terpanjang di Vietnam dan juga Asia Tenggara. Okey, kamu tengok tu. Panjang dia iaitu 4,880 km panjang. Okey. Sungai ini berpunca dari dataran Tibet di utara mengalir melalui 5 buah negara. Apa negara tu? China, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan akhirnya berakhir di Vietnam. Okey. Kepentingan sungai membekalkan air ke kawasan penanam padi dan juga sesuai untuk kegiatan pertanian. Okay, Sungai Mekong ni dia lembah sungai. Jadi lembah sungai ni dia sangat sesuai lah untuk kegiatan pertanian di kawasan tersebut. Seterusnya Sungai Irrawaddy. Okay, Sungai Irrawaddy ni terpanjang dan terpenting di Myanmar. Okay, dia panjang dekat negara Myanmar iaitu 2,293 km. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan akhir di Laut Andaman. Okey, kepentingan Sungai Irrawaddy ni. Yang pertama iaitu sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan ke kawasan pedalaman. Okey, kamu nampak kan sampan-sampan ni semua. Okey, kemudian tumpuan penduduk untuk sumber air dan makanan protein dan juga Sungai Irrawaddy ni ada Delta Irrawaddy. Delta Irrawaddy ni sangat sesuai lah untuk kawasan penanaman padi. Seterusnya Sungai Menam Chao Phraya dekat Thailand. Okey, cikgu nak minta Akif lah untuk baca ciri-ciri dan juga kepentingan bagi Sungai Menam Chao Phraya. Akif ada? Ada. Ciri terpenting dan terpanjang di Thailand, 172 km. Sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam. Lembah Chao Phraya kaya dengan tanah alluvium. Kepentingan jalan pengangkutan utama di Thailand, terkenal dengan pasar terapung dan diberi nama Venice Timur, mengangkut barangan pukar dan juga kayu balak. Okey, terima kasih Akif. Okay, cikgu ulang ciri-ciri bagi Sungai Menam Chao Phraya yang pertama iaitu dia terpanjang dan terpenting di negara Thailand. Okey, panjang dia iaitu 372 km. Sungai ini mengalir dari kawasan utara Thailand menuju ke Teluk Siam. Okay, lembah Chao Phraya ni kaya dengan tanah alluvium. Okay, tanah alluvium ni dia tanah yang subur dan dia sesuai untuk kegiatan pertanian. Okay, kepentingan dia sebagai jalan pengangkutan utama di Thailand. Menam Chao Phraya juga terkenal dengan pasar terapung. Okay, sungai ini juga mengangkut barangan pukar dan juga kayu balak. Seterusnya iaitu berkaitan dengan Tasik Tonle Sap. Okey, Tasik Tonle Sap ni terletak di bahagian barat Kemboja. Okey, kamu tengok. Cantik tak Tasik Tonle Sap ni? Cantik. Cantik kan? Warna biru air dia. Okey. Tasik ni merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Tonle Sap ni adalah tasik yang terbesar yang terdapat di Asia Tenggara iaitu 2,569 km persegi. Okey, kepentingan tasik ni membekalkan sumber air untuk keperluan domestik, mengairi kawasan pertanian dan kegiatan perikanan air tawar. Okey. Seterusnya yang terakhir iaitu Tasik Danau Toba. Tasik Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara Indonesia. Okey, tasik ini terbentuk
akibat daripada ledakan gunung berapi. Okey. Kemudian tasik ini juga dikenali sebagai tasik vulkanik yang paling dalam dekat dunia. Dan terdapat sebuah pulau yang besar dekat tengah-tengah tasik ni. Okey, nama dia apa? Pulau apa? Yang dekat tengah-tengah tasik ni. Pulau Samosir. Okey, Pulau Samosir. Okey, bagus Afiq. Dia terbentuk akibat daripada pergerakan magma di bawah tasik. Okey, pergerakan magma di bawah tasik ni lah yang menyebabkan ada sebuah pulau yang besar dekat tengah-tengah tasik tersebut. Okey, kepentingan tasik Danau Toba yang pertama iaitu membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan juga penting untuk aktiviti pertanian. Dan Danau Toba ini menjadi satu daya tarikan pelancong. Okey, untuk maklumat tambahan, Danau Toba, tasik Danau Toba dan juga tasik Tuan Lesap ni dia merupakan daya tarikan kepada pelancong. Pelancong minat. Okey, pelancong suka untuk melancong ke tasik tersebut, kedua-dua tasik tersebut. Sebabnya kamu tengoklah, misalnya tasik Danau Toba ni pun cantik kan. Okey, air dia pun cantik, warna biru apa semua. Okey, jadi so pelancong berminatlah untuk pergi melancong ke tasik tersebut. Okay, cikgu nak tanya, kamu nak pergi tak melancong dekat tasik Danau Toba ni? Nak pergi ke tak? Tak mau? No. Nak lah kan, kita nak tengok keindahan tasik-tasik tersebut. Okey, baiklah. Selesai. Jadi cikgu nak minta kamu masuk ke link Padlet yang cikgu dah hantar dekat kumpulan WhatsApp dan juga ruangan komen ni. Okay, kamu masuk dekat link tersebut, kamu perlu huraikan ciri-ciri dan juga kepentingan yang berkaitan dengan sungai dan tasik yang utama di Asia Tenggara. Okey, apa yang cikgu dah ajar tadi, kamu ingat dan kamu tulis, kamu hurai dekat Padlet yang cikgu bagi link tadi tu. Okey, kamu hurai. Cikgu bagi masa dalam 15 hingga 20 minit. Kamu hurai kelima-lima sungai dan tasik yang utama dekat Asia Tenggara. Kamu hurai ciri dan juga kepentingan. Okey, contoh, cikgu bagi contoh. Sungai Mekong kamu bagi 2 ciri, 1 kepentingan. Ataupun 2 ciri, 2 kepentingan. Yang mana yang kamu ingat? Okey, yang mana yang cikgu dah terang, kawan kamu dah baca, kamu ingat, kamu buat. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Boleh masuk tak link tu? Boleh masuk tak link tu? Boleh. Boleh, okey. Cikgu, Buat, boleh. Okey, cikgu bagi masa, okey buat dulu. Idea Farouk tak boleh masuk link tu. Sebab apa? Line slow ke Farouk? Oh, line slow. Okey. Yang mana yang line slow tu kamu tulis ciri dan juga kepentingan dekat buku latihan. Okey, lepas kamu siap tulis dekat buku latihan tu, nanti lepas habis kelas ni kamu hantar dekat cikgu. Nanti cikgu sembang. Okey, boleh Farouk? Siapa lagi line slow? Okey, bagus Farouk. Putri line slow ke sebab cikgu tengok dari tadi Putri keluar lepas tu masuk. Okay, buat dulu. Kamu tulis apa yang kamu faham yang cikgu ajar tadi tu. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu dekat sini. Boleh type dekat ruangan komen ataupun boleh buka mic.
Okey tak? Semua boleh buat? Boleh. Semua kusyuk nampak? Okey, boleh. Bagus. Setakat sekarang tak ada siapa lagi yang hantar. Okey, tak apa, buat dulu. Panjang lagi masa. Cikgu, setiap sungai tu tulis satu kepentingan saja ke? Ya Azri, ikut kamulah yang mana kamu ingat kan. Contoh macam Sungai Mekong, kamu ingat dua kepentingan, kamu tulislah dua kepentingan. Okey, kepentingan untuk sungai dan tasik ni semuanya sama je untuk keperluan domestik. Okey, macam sungai untuk mengairi kawasan pertanian, ikut kamu. Yang mana kamu rasa kamu ingat, kamu tulis. Okey, macam tu juga ciri. Ciri mungkin susah sikit nak ingat kan. Sebab dia macam banyak tapi kamu tulislah macam terpanjang di negara mana. Okey. Kilometer berapa tu tak ingat, tak payah tulis lagi. Boleh? Azri, faham? Faham cikgu, faham. Okey, buat. Okey, yang lain okey? Faham dah.
Afi faham? Faham cikgu. Okey, sambil-sambil kamu buat tu, cikgu ulang semula tasik dan sungai yang utama di Asia Tenggara ada 5, iaitu Sungai Mekong dekat mana? Sungai Mekong. Sungai Mekong dekat Vietnam. Okey, kemudian Sungai Irrawaddy dekat Myanmar. Sungai Menam Chao Phraya dekat Thailand. Okey, tasik pula yang utama ada 2, tasik Danau Toba dan juga tasik Tonle Sap. Okey, sambil-sambil kamu tengah buat tu. Ada lagi yang hantar. Akif dah sampai mana dah Akif buat? Dan besar. Bagus, cepat. Akmal Daniel dah sampai mana dah buat? Danau Toba. Bagus. Cepat. Oh, terkeluar adik. Mungkin line adik slow kot. Okay, kalau tak apalah dah line slow nanti adik buat dekat buku latihan. Lepas tu lepas habis kelas ni hantar dekat saya check. Adik dengan Farouk. Okay, line slow. Jadi 7 orang saya nak tengok hantar dekat Padlet ni. Okey cikgu.
4 orang dah hantar. Okey, bagus. Ada lagi 3 orang. Okey. Tak apa, cikgu tunggu. Ada lagi masa. Kita tunggu lagi 3 orang. Akmal Daniel, Intan dan juga Putri. Okay, yang lain yang dah siap tu bolehlah baca yang kawan-kawan tulis tu. Saya dah siap dah cikgu. Boleh tambah. Oh, dah siap dah Daniel? Okey. Lima orang dah hantar. Kita tunggu lagi 2 orang Putri dengan Intan. Yang lain tu sambil-sambil tu bolehlah tambah yang mana tiba-tiba teringat. Enam orang dah hantar, lagi seorang. Putri. Putri dah siap ke belum? Sekejap cikgu. Yang tak tulis nama ni siapa ah? Ciri-ciri serta kepentingan sungai dan tasik ni Putri ke Intan? Putri ke Intan yang nama ni? Cikgu, saya lupa tulis nama.
Oh, Intan. Okey, tak apa. Soalan lagi Putri. Okey, baik. Dah cukup dah. 7 orang. Lagi 2 orang adik. Nanti dah siap salin. Hantar dekat saya nak check. Boleh? Lepas habis kelas hantar terus Okey. Bagus. Baik. Kita sambung dengan pembelajaran kita. Cikgu nak minta Akif untuk bacakan apa yang kamu tulis mengenai Sungai Mekong dan juga Sungai Irrawaddy. Sungai Mekong, Vietnam. Ciri-ciri terpanjang di Asia Tenggara, 4,880 km. Berpunca dari dataran Tibet di utara mengalir melalui 5 buah negara iaitu China, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Kepentingan penting untuk pertanian kerana kawasan lembah sungai yang subur. Sungai Irrawaddy, Myanmar. Ciri-ciri terpanjang dan terpenting di Myanmar, 2,263 km. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berair di Laut Andaman. Kepentingan jalan perhubungan dan pengangkutan ke kawasan pedalaman. Delta Irrawaddy sesuai dijadikan kawasan penanaman padi. Okey, terima kasih Akif. Bagus. Jadi Sungai Mekong ni kepentingan dia adalah untuk kegiatan pertanian kerana terdapat kawasan lembah sungai. Begitu jugalah dengan Sungai Irrawaddy. Penting juga untuk kawasan pertanian. Okey. Ciri-ciri untuk Sungai Mekong, dia terpanjang di mana? Dia terpanjang di mana? Sungai Mekong. Dia terpanjang di Vietnam dan juga dia terpanjang di Asia Tenggara. Okey, bagus. Okey. Kemudian Afiq, cuba kamu bacakan mengenai Tasik Tuan Lesap dan juga Tasik Danau Toba. Tuan Lesap, Kemboja. Ciri-ciri tasik air tawar yang terbesar di Asia Tenggara iaitu 2,569 km persegi. Kepentingan sumber air untuk keperluan domestik dan perikanan air tawar. Danau Toba, Sumatera, Indonesia. Ciri-ciri tasik vulkanik yang paling dalam di dunia yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi. Terdapat sebuah pulau besar iaitu Pulau Samosir di bahagian tengah pulau. Kepentingan sumber air untuk keperluan domestik dan pengairan. Okey, dah Afiq. Okey, terima kasih Afiq. Sebelum tu cikgu nak tanya, ada tak dalam ni siapa-siapa yang nak tambah berkaitan dengan kepentingan Tuan Lesap? Sebab Afiq tak tulis banyaklah tentang kepentingan Tuan Lesap tu. Jadi ada siapa-siapa nak tambah? Mungkin berbeza dengan pandangan dia. Saya cikgu. Okey, Khairin. Ia juga penting untuk kawasan pelancongan dan ia juga merupakan sumber pengairan untuk aktiviti pertanian. Bagus Khairin. Okey, dia penting untuk pertanian. Okey, bagus. Selain itu, Tasik Tuan Lesap dan juga Tasik Danau Toba ni dia terkenal dengan kawasan pelancongan. Okey, sebab Tasik dia cantik, keindahan dia, bentuk muka bumi dia apa semua. Jadi tarik untuk pergi ke situ. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak minta Akmal Daniel untuk bacakan apa yang kamu tulis mengenai
ciri dan juga kepentingan Menam Chopraya dan juga Danau Toba. Okey, sebelum tu cikgu nak pesan jangan baca laju-laju sangat lah. Okey, boleh mula. Minangkabau. Ciri-ciri terpanjang dan terpenting di Thailand, 370 km. Sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam. Kepentingan perhubungan dan pengangkutan yang penting, terkenal dengan pasar terapung. Danau Toba. Ciri-ciri tasik vulkanik yang paling dalam di dunia yang terbentuk akibat ledakan api gunung berapi. Terdapat sebuah pulau besar, Pulau Samosir, di bahagian tengah pulau. Kepentingan sumber air untuk keperluan domestik dan pengairan. Bagus. Kemadania. Okey, untuk tasik Danau Toba ni dia satu pulau yang besar iaitu nama dia Pulau Samosir. Okey, tasik Danau Toba ni dia merupakan tasik vulkanik yang paling dalam dekat kawasan dunia. Okey. Kepentingan cikgu nak tanya, ada lagi yang nak tambah untuk kepentingan Danau Toba? Saya cikgu. Siapa? Farouk. Okey, boleh nak tambah? Kepentingan Danau Toba ialah sangat terkenal dengan kawasan pelancongan dan menjadi daya tarikan pelancongan. Okey, Farouk. Okey. Jadi kepentingan tasik Danau Toba dan juga tasik Tuan Lesap macam cikgu bagi tahu tadi, dia merupakan kawasan pelancongan. Dia menjadi daya tarikan pelancong. Okey. Jadi cikgu nampak apa yang kamu tulis dekat Padlet ni, kamu dah faham tentang ciri-ciri dan juga kepentingan sungai dan tasik dekat Asia Tenggara. Okey. Jadi sebelum tu cikgu nak minta kamu buat kuis. Kamu buka, kamu type Sokratif dekat Google. Okey, sekejap cikgu share kuis. Okey, nampak tak arah? Nampak tak? Nampak. Okey, kamu Nampak. type Sokratif dekat Google, kemudian kamu pilih student login. Student login ni, dia ada tulis kat situ, student login ataupun teacher login, kamu pilih student login, kemudian dia akan minta room name. Okey, room name ni nama cikgu. AIN97, semua huruf besar. Kemudian dia minta nama kamu. Okey, kamu letaklah nama kamu. Macam contoh Azri. Okey, faham? Faham. Name dia tu apa cikgu? Room name tu kamu letak ni, yang nama saya ni, AIN97. Kamu jangan letak nama kamu. Room name ni nama cikgu lah, AIN97. Boleh Azri? Try tengok. Boleh cikgu, boleh. Okey, boleh buat. Cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu jawab. 12.40, siap. Soalan objektif saja, senang je. Kamu baca dan kamu pilih jawapan yang betul.
Ada tak siapa-siapa yang tak boleh masuk dalam Sokratif tu? Adik boleh masuk tak? Boleh cikgu, boleh. Okey. Okey, dah siap ke belum? Ada lagi tak yang tak siap lagi? Siap dah. Siap dah. Siap dah. Siap dah. Siap Dah. dah. Kita tunggu dulu. Putri dengan Intan Syakila. Okey, tak siap lagi. Kita tunggu dulu. Yang lain dah siap. Kita tunggu Intan lagi seorang tak siap.
Okey, dah siap dah. Semua dah siap, Azri dah siap. Okey, kita tengok. Yang betul semua Azri, Farouk, Afiq dan juga Adib dan juga Akif. Bagus. Okey, kiranya semua berapa orang? 5 orang betul semua. Okey, bagus. Okey, yang salah tu kita tengok jawapan dia. Okey, Intan salah yang nombor 2 dan juga nombor 3. Oh, Intan salah 2, 3, 6 dan 7. Khairin salah nombor 6 dan nombor 7. Putri salah nombor 3, 4 dan 7. Okey, kita akan tengok soalan yang kawan-kawan kamu salah ni. Okey, yang betul semua tu tahniah cikgu ucapkan. Okey, yang salah ni tak apa, kita boleh perbaiki. Okey, kita tengok soalan dia ya. Sekejap. Saya buat dah tapi tak naik nama saya pun. Oh, Akmadania, nama kamu tak naik. Line kot. Tak apa. Kita teruskan yang buat ni. Nama Akmal dah naik dah. Baru naik. Tahniah juga Akmal kerana betul semua. Okey cikgu. Okey. Soalan nombor 3, Intan salah tadi. Kita tengok nombor 3. Jawab apa terdiri daripada banjaran Gunung Lipat Tua dan Gunung Lipat Muda? Jawapan dia apa? Tanah tinggi. Okey, jawapan dia tanah tinggi C. Okey, tadi Intan buat salah. Okey, jawapan dia ialah C, tanah tinggi. Okey, kemudian yang keempat ramai juga yang salah. Delta Sungai Irrawaddy terletak di negara Myanmar. Okey, Myanmar. Bagus Azri. Lagi soalan yang salah. Okey, nombor 7. Nombor 6. Sungai yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut? Dia mengalir melalui beberapa buah negara. Beberapa buah negara ni merujuk kepada 5 buah negara. China, okey, lagi Myanmar, Thailand, Laos dan juga Kemboja. Last sekali baru dia berakhir dekat Vietnam. Jadi sudah tentulah dia sungai yang terletak di Vietnam. Sungai apa? Sungai apa yang terletak dekat Vietnam? Sungai apa Sungai Mekong. Afiq terletak dekat? Sungai Mekong. Bagus tadi. Okey, seterusnya yang salah nombor 8. Nombor 8, sekejap. Kita tengok nombor berapa lagi yang salah. Okey, nombor 7. Nombor 7. Kita tengok soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Kawasan perairan yang berkaitan dengan maklumat berikut ialah membekalkan sumber air kepada penduduk dan juga kegiatan perikanan. Okey, kata kunci yang kamu perlu ingat ialah kegiatan perikanan.
Okey, tasik apa yang sesuai untuk kegiatan perikanan air tawar tu? Tasik? Tong lesap. Okey, tasik tong lesap. Okey, tasik tong lesap. Tong lesap ni tasik yang sumber air tawar yang terbesar. Okey, faham. Jadi soalan tu je lah yang kita bincang. Yang lain semua betul. Okey, terima kasih saya ucapkan dan tahniah kepada yang betul semua. Yang tak betul tak apa, boleh cuba lagi. Kita belajar. Okey, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak minta kamu masuk ke aplikasi Mentimeter. Okey, cikgu dah share link tersebut dekat kumpulan WhatsApp. Okey, kamu tekan link tu dan kamu bagi refleksi berkaitan dengan PDP kita hari ini. Apa yang kamu faham? Apa yang kita belajar? Okey, boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Boleh masuk tak link tersebut? Boleh cikgu. Okey. Siap dah cikgu. Siap cikgu. Okey, sekejap sebab tak naik ni dekat cikgu. Sekejap ya sebab tak naik ni dekat cikgu. Mungkin masalah line cikgu juga. Okey, dah naik. Sekejap ya cikgu baca. Okey, yang pertama kamu cakap dapat mengetahui kepentingan dan juga ciri-ciri tasik dan sungai. Okey, bagus. Kamu faham tentang tajuk bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, mengetahui bentuk muka bumi, sungai dan tasik yang terdapat di Asia Tenggara. Dapat belajar tentang sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Seperti Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy dan lain-lain. Okey. Bagus. Okey, tahniah kepada yang bagi refleksi untuk hari ini. Okey, jadi sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan? Okey, diam tu tandanya tak ada soalan lah kan? Okey, jadi cikgu ulas semula. Okey, kita belajar tentang bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Ada berapa? Ada berapa bentuk muka bumi di Asia? Okey, 4. Okey, bagus adik. Okey, bagus yang jawab. Ada 4 iaitu pinggir laut, tanah tinggi, tanah pamah dan juga gunung berapi. Okey, kalau dekat Malaysia ada tak gunung berapi? Bentuk muka bumi. Okey, bagus. Okey, kemudian kita belajar tentang ciri-ciri dan juga kepentingan bagi tasik dan juga sungai yang utama dekat Asia Tenggara. Okey. Jadi kita belajar 2 subtopik untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua faham. Okey, untuk yang tak boleh buat Padlet tadi, nanti habis kelas tolong snap gambar
apa yang kamu buat dalam buku latihan dah hantar dekat cikgu, boleh? Adib dan Farouk boleh? Boleh. Okey, bagus. Jadi setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Semua, okay. Cikgu stop recording.